Okey, Assalamualaikum dan selamat petang noh. Petang lah ni, pukul 1 lebih. Okey, so kita dah selesai bab tingkatan bab 1, Bab 1 kita dah selesai berkaitan dengan biodiversity. Okey. So hari ni kita akan masuk bab 2 berkaitan dengan ekosistem. Okey. Bab-bab yang saya ajak dalam YouTube ni, yang saya rakam masuk dalam YouTube ni, bila kita bersemuka nanti saya tak ulang dah bab ni noh. So awak kena tengok baliklah video-video yang saya masukkan tu. So bila kita bersemuka pada bulan 4 nanti, bab ni tak ada ulangan dah. Kita akan continue terus. Mungkin kita akan sempat masuk bab 2, bab 3 noh, untuk video YouTube ni. So tak ada ulangan dah. So tengok balik lah tu. Nanti bulan 4 nanti masuk, kita akan continue terus je. Okey. So untuk hari ni kita tengok bab 2 berkaitan dengan ekosistem. Okey. Masih bab yang melibatkan berkaitan dengan alam semula jadi kan noh. Lebih kepada alam semula jadi. Okey. So dalam bab ekosistem ni, apa benda yang kita nak tengok? Okey. Ni dia punya hasil pembelajaran kita noh. Aliran tenaga dalam ekosistem, kita nutrien, saling bersandaran dan peranan manusia. Okey. So saya pakai buku teks sepenuhnya noh. Sebab buku teks awak nampak lebih menarik. Okey. So subtopik yang pertama, aliran tenaga dalam ekosistem. Okey. So dalam tumbuhan kita tahu tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses yang kita panggil dia sebagai fotosintesis. Okey. So fotosintesis ni ada 3 benda yang diperlukan. Yang pertama, dia perlu ada karbon dioksida. Yang kedua, dia perlu ada air. Dan yang ketiga, dia perlu ada cahaya matahari. Okey. So dalam bahagian ni kita fokuskan lebih kepada cahaya matahari. Okey. Tumbuhan hijau menukarkan tenaga cahaya dari matahari kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Okey. So daripada tenaga matahari tu, tenaga cahaya tu, dia akan tukarkan. Daripada tenaga cahaya matahari, dia tukarkan kepada tenaga kimia. Tenaga kimia tu makanan awak lah. Makanan tumbuhan itulah tenaga kimia. Okey. Tenaga kimia tersebut dipindahkan kepada pengguna primer dan seterusnya pengguna sekunder dan kepada pengguna tertier dalam rantaian makanan dan siratan makanan. Okey. Ni kita akan tengok satu persatu apa benda yang kita katakan pengeluar dan seterusnya lah. Okey. So yang pertama, pengeluar. Apa yang kita katakan pengeluar? Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Semua tumbuhan merupakan pengeluar. So, tumbuhan boleh hasilkan makanan sendiri. So, kita katakan tumbuhan sebagai pengeluar. Okey, tunggu sana. Okey, sorry saya stop video tu. Tadi ada hal sikit. Okey. Mana. Okey. So pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Semua tumbuhan merupakan pengeluar. Okey, pengeluar ni hanya tumbuhan sahaja. Sebab tumbuhan boleh membuat proses fotosintesis. So bila dia buat proses fotosintesis, so dia dapat hasilkan makanan. Okey. So semua tumbuhan adalah pengeluar. Haiwan tak ada pengeluar. Semua tumbuhan. Okey. So yang seterusnya adalah pengguna primer. Primer ni maksud dia yang pertama. Okey. Primer adalah yang pertama. Pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Okey. Pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Okey. Organisma ni terdiri daripada 3 lah, termasuk manusia. Yang pertama dia tumbuhan, yang kedua haiwan, yang ketiga adalah
manusia. Manusia ni dia kategori sebagai haiwan juga. Okey. So, organisma ni adalah haiwan dan tumbuhan. So, pengguna adalah organisma yang makan organisma lain. Sama ada haiwan makan tumbuhan ataupun haiwan makan haiwan. Okey. Pengguna primer ialah haiwan herbivore dan omnivore yang memakan pengeluar. Okey, pengguna primer. Pengguna yang pertama adalah haiwan herbivore. Herbivore ni adalah haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Haiwan yang makan tumbuhan saja. Contoh dia macam kambing, lembu. Untuk kes gambar ni, beluncas. Dia makan daun je kan, beluncas. Okey. Itu adalah haiwan herbivore. Omnivore pula adalah haiwan yang makan tumbuhan dan makan haiwan lain juga. Haiwan dipecahkan kepada 3 kategori. Untuk kes ni lah. Yang pertama kita ada herbivore. Yang kedua kita ada omnivore. Yang ketiga kita ada carnivore. Okey. So pengguna primer terdiri daripada herbivore, haiwan yang makan tumbuhan sahaja, atau omnivore, haiwan yang makan tumbuhan dan juga makan haiwan. Okey. So untuk kes ni, pengguna primer adalah contoh dia bagi beluncas. Okey, beluncas ni adalah herbivore. Dia makan tumbuhan sahaja. Tumbuhan tu adalah pengeluar. Okey, itu adalah pengguna primer. Banyaklah, belalang, rama-rama. Haiwan-haiwan yang kira ceritanya jenis makan rumput, makan daun. Okey, itu yang kita katakan sebagai pengguna primer. Okey. Sat. Di mana? Dia ada lagi ni. Hilang di mana tu? Dia ada sebelah tu lagi ni. Tapi ni. Dia sepatutnya ada lagi satu bahagian ni. Saya kali Zat. Bawa di sini. Okey, ni seterusnya. Seterusnya adalah pengguna sekunder. Okey, tadi pengguna primer. Pengguna primer tu pengguna yang pertama lah. Okey. Yang seterusnya adalah pengguna sekunder. Sana. Okey, pengguna sekunder ialah haiwan omnivore dan carnivore yang makan pengguna primer. Okey, haiwan omnivore dan carnivore yang makan pengguna primer. So, pengguna sekunder ni dia tak makan pengeluar. Dia tak makan pengeluar, tapi dia makan pengguna primer. Contoh dia macam burung. Burung ni dia adalah sejenis omnivore. Omnivore ni maksudnya dia makan tumbuhan dan dia makan haiwan lain. Okey. Kenapa burung ni dikategorikan sebagai pengguna sekunder? Sebab dia makan cacing. Cacing pengguna primer. Cacing makan daun. Daun adalah pengguna. Daun adalah pengeluar. So, daun pengeluar. Okey, saya tunjuk sini boleh tak? Tak ada. Sana. Saya onkan pen. Okey. Nampak? Okey. Maksudnya daun. Air tak ada colour. Pen. Hitam. Okey, hitam. ABC. Tak boleh. Tak tahu dah bagaimana. Okey, hang lah. Sign card. Okey, sana. Adjust sikit. Saya nak pakai pen ni. Ni close dulu.
Okey. Highlight. Kan. Okey. Abaikanlah. Tak dipakai pen. Tak buat. Okey. Boleh dah? Itu yang kita katakan sebagai pengguna sekunder. Okey. Hilang pula. Ya Allah. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan tunjuk dia punya rantaian makanan. No? Okey. Pengguna tetia. Tetia ni adalah 3. So, pengguna tetia adalah pengguna yang ke-3. Okey. Pengguna tetia ialah haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Okey. So, pengguna tetia ni memang semuanya adalah karnivor. Apa itu karnivor? Haiwan yang cuma makan haiwan lain. Dia tak makan dah rumput-rumput, dia tak makan dah daun-daun. Pengguna tetia adalah haiwan karnivor yang makan haiwan lain. Dia haiwan karnivor. So, biasanya dia akan makan pengguna sekunder. Ataupun dia makan pengguna primer. Itu yang kita katakan sebagai pengguna tetia. Saiz pengguna tetia biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Contohnya musang nak makan burung. Nampaklah saiz beza. Musang pengguna tetia, pengguna yang ketiga. Burung adalah pengguna sekunder. Biasanya lah, tapi ada jugalah kes pengguna tetia lebih kecil dari pengguna sekunder. Contoh dia macam harimau dengan lembu. Harimau tu pengguna tetia. Lembu tu pengguna primer. So, lagi besar kan lembu daripada harimau. Tapi boleh juga makan. Tapi kebanyakan pengguna tetia ni, dia lebih besar daripada pengguna sekunder atau pengguna primer. Okey. So, selesai. Yang pertama, pengeluar. Yang kedua, pengguna primer. Yang ketiga, pengguna sekunder. Dan yang terakhir, pengguna tetia. Okey. Ada satu lagi awak perlu tahu. Satu lagi awak perlu tahu. Pengurai. Apa benda itu pengurai? Pengurai ialah organisma yang menghuraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitism. Okey, apa benda pengurai ni? Bila organisma mati, haiwan mati, tumbuhan mati. So, bila dia mati, biasanya duduk atas tanah lah mati kan? Okey. So, pengurai ni, dia akan uraikan. Sebab tu kalau awak tengok, haiwan atau tumbuhan, bila mati, lama-lama dia mereput, dan sekali dia hilang. Betul? Bukan hilang pun sebenarnya. Bila kita mati, tumbuhan atau haiwan mati, akan ada pengurai ni, dia akan pecah-pecahkan tumbuhan atau haiwan tu jadi bahan yang lebih ringkas. Dan nutrien. Jadi bahan yang lebih ringkas. So, that's why awak tengok lama-lama dia mereput, makin mengecil tu. Sebab apa? Sebab dia dah diuraikan. Itu fungsi pengurai. Kalau tak ada pengurai ni, ayam kalau mati duduk, ayam macam tu lah. Setahun, duduk ayam macam tu lah. Tapi bila ada pengurai, lama-lama dia makin mereput. Dia akan mereput lah. Sebab apa mereput? Kerja pengurai ni lah yang mereputkan tumbuhan atau haiwan tu. Okey. So, boleh nak? Okey. Tengok sini. Antara contoh pengurai ialah cendawan yang tumbuh pada batang yang reput. Pokok besar atau kecil pun sama je. Bila dia tumbang, so awak nampak akan wujud cendawan kan? Okey. So, cendawan tu dia akan uraikan batang kayu tu. That's why bila awak pergi pegang batang kayu tu, dia rapuh. Dalam isi tak ada lah. Okey. Sebab apa tak ada? Sebab apa dia mereput? Itu kerja cendawan. Dia menguraikan. Okey.
Muko yang tumbuh di atas makanan.